أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada pagi ini untuk kita sama-sama kita berkumpul bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syekh Ali Jawatan Kuasa Kaki Tangan, Pegawai Majlis Sayyidatina Khadijah Seremban Jaya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tim audio kuliah. InsyaAllah menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi, juzuk yang ke-17 pada bab yang ke-11, bab ma jaa fi wasfi ahli syarri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyifatkan orang-orang jahat. An Asma binti Umais Al-Khashamiyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wahtala wa nasyal kabirul muta'al bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa nasyal jabbarul a'la bi'sal 'abdu 'abdun sahawalaha wa nasyal maqabir wal bila bi'sal 'abdu 'abdun ata wa tagha wa nasya mubtada wal muntaha bi'sal 'abdu 'abdun yahtilud dunya bid-din bi'sal 'abdu 'abdun yahdiluddin bisyubhat bi'sal 'abdu 'abdun tama'un yaquduh bi'sal 'abdu 'abdun hawa yudilluh bi'sal 'abdu 'abdun raghabun yudilluh. Rawahu Tirmizi, hadis gharib daripada Asma binti Umais Al-Khashamiyah. Telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia sejahat-jahat hamba itu hamba yang membesar diri dan sombong, dan lupa ia akan yang maha besar lagi maha tinggi. Sejahat-jahat hamba itu hamba yang kerah kepala dan melampau had dan melupakan Tuhan yang perkasa lagi maha tinggi. Sejahat-jahat hamba yang lupa dan lalai dan lupa ia akan kubur dan hancur luluhnya. Sejahat-jahat hamba yang meninggikan diri dan sesat dan lupakan permulaan dan kesudahan. Sejahat-jahat hamba itu hamba yang menipu daya dunia dengan agama. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menipu daya agama dengan syubhat-syubhat. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang tamak, yang memimpin akan dia. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang hawa nafsu menyesatkan dia. Sejahat-jahat hamba itu hamba yang kesukaan menghinakan dia. Hadis riwayat Tirmizi, hadis gharib. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita dah bincangkan hadis ni tuan-tuan 2 kali dah dekat masjid ni, pada 1 hari bulan 1 2020 dengan 9 hari bulan 2 2020. Sekarang 27 ya kah? 27 hari bulan 9 2020. Lupa dah. Dia pusing kono aku ni 9 bulan. 9 tolak lebih kurang tuan-tuan 7 bulan. Kita bicara hadis ni lupa dah. Hadis nak cerita bagi kat kita berkenaan dengan orang jahat. Siapa orang jahat? Kita duk anggap diri kita baik. Ramai orang dia beranggapan diri dia baik, tapi senang nak cerita satu perkara tuan-tuan, jahat tu siapa dia? Orang yang lagu mana? Kalau semua baik, jahat tu ciri dia lagu mana? Senang. Kalau semua perkara halal, kalau kita nak kata lagu tu, kita nak cari yang haram bagai ni tuan-tuan, dia senang ya. Sipi dia lagu ni ya tuan-tuan. Dalam senarai perkara haram tu, hampa tolak tepi dulu, tak payah nak senaraikan, hampa cari hak perkara haram. Selain daripada haram tu, itu semua halal. Al-aslu fi asya' ibaha. Asal pada satu perkara adalah harus. Jadi nak bagi tahu kepada kita senang. Sebab itu kita tak ada hal keadaan kita kata
dalam Quran ni Allah bagi tahu hak larangan tu banyak. Hak suruhan ni tuan-tuan tak ada masalah. Ayat suruhan pun banyak, ayat larangan pun banyak. Tapi larangan dalam Quran sangat spesifik. Dan sangat spesifik. Kalau kata kita kata daging, yang kita katakan apa, bangkai, daging khinzir, darah, hurimat alaikum maitatu waddam walhamul khinzir. Jelas dalam Quran bagi tahu. Kan kita tak payah nak pening kepala satu-satu, kan, innamal khamru maisir. Dalam Quran jelas bagi tahu. Rizun min amali syaitan fajtanibu. Allah kata dalam Quran kena jauh. Jelas Allah bagi tahu. Tak payah nak pening kepala tuan-tuan. Semalam ada orang tanya saya berkenaan dengan arak. Kalau takkan sesudu tak boleh kot. Soalan dia lah, dia kata takkan sesudu ke sikit ke tak boleh kot. Kita kata tak boleh. Dia bukan haram kerana illah semata-mata. Dia haram kerana Allah kata, Allah memerintahkan itu haram, itu perlu dijauhkan. Itu perintah Allah, cukup kita madai takat tu. Dialah dia kata, ustaz, setudu mana ada mabuk. Dia bukan kira mabuk. Mabuk tu illah dia, tak ada masalah bukan mabuk tadi tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, asal hukum dia Allah dah kata dah tak boleh, kata tak boleh. Ni yang susah cakap dengan ustaz ni. Ustaz tahu tak mabuk ni berapa tin lebih? Ada sembang dia. Ustaz tahu mabuk ni berapa tin lebih? Kita kata tak tahu lah. Kan? Dia kata ustaz, setakat satu tin tak mabuk ustaz. Orang yang mabuk tu dia 2-3 tin ustaz, baru dia weng, baru dia jadi dia punya haid dia tu. Kalau setakat satu tin dia boleh balik rumah, tak ada masalah. Lepas tu hang nak cakap apa sebenarnya? Tak, patah balik kita punya tadi tu ustaz. Takkan sikit tak boleh. Saya kata pasal apa? Dia kata lagu ni ustaz, dalam masakan, wine masakan tu, dia kata itu lagi menyedapkan. Waktu hotel-hotel banyak tuan-tuan, bukan kita nak kata apa, untuk penguasaan bahagian halal tuan-tuan, kalau di Jabatan Agama ke, di JAKIM ke tuan-tuan, memang antara selalu yang dibuatkan, kita katakan pemantauan terhadap hotel yang telah diberikan perakuan halal. Sijil halal tu ke hotel, dia bagi atas dapur. Jadi tuan-tuan pergi, waktu kita buat dulu untuk pelaksanaan nak bagi logo halal ni, tak ada masalah, benda tu tak ada. Tapi bila kita buat pemantauan, ada buat pihak JAKIM buat pemantauan, pihak Jabatan Agama buat pemantauan, ada. Apa soalan dia? Kenapa ada? Waktu dia bagi tahu lah, ini dia punya staff dah. Sebab staff kalau non muslim pun boleh untuk bekerja, tak ada masalah pun. Dia ada syarat-syarat tertentu lah, berapa orang Islam saja dan sebagainya. Tapi dia kata, dia bagi alasan, dia kata orang non muslim punya, dia letak kat situ. Letak pun tak boleh. Tapi bila tanya dalam demi dalam, dia kata sebab sedap sikit. Jadi persoalan dia boleh tak boleh? Tak boleh. Kona lokuk mana pun tak boleh. Agama kata tak boleh, tak boleh. Sebab itu kita kata tuan-tuan, senarai perkara jahat ni tuan-tuan, kita dah tahu dah jahat tu apa dah. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu sifat orang jahat tu mana. Selain daripada itu orang baik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hang tu saduk tengkin bapak hang, sebab apa tengkin bapak hang ni orang jahat, tengkin mak hang orang jahat, hang tak buat baik dengan mak hang orang jahat. Kita selalu baca dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Buat baik dengan ibu bapa, selesai. Hang buat baiklah lagu mana pun tak ada masalah dengan ibu bapa. Tapi bila jahat, very simple. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah kata dalam Quran. Apa Allah kata? Allah kata fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kamu kata uff. Uff tu bahasa kita kata Arab lah. Arab dia sebut uff. Kalau kita tuan-tuan Melayu sebut gitu. Kita kata lah uff. Dalam hadis yang lain pun ada. Fama qala li uffin qattu. Ini dalam hadis Anas bin Malik. Dia kata Nabi ni tak pernah kata uff dengan aku. Dia kata uff. Orang Arab dia sebut uff. Orang kita sebut lah, 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 apalah tuan-tuan. Hakikat aku tu. Quran kata senang. Jangan kamu kata uff dekat mak pak kamu. Kamu kena cakap hak baik-baik. Jangan cakap tinggi suara. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan kamu cakap hak lebih kurang dengan dia. Selesai. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Hang buatlah baik lagu mana dengan depa, tak ada masalah. Tapi dua benda ni tu saduk buat. Hang tu kata dengan dia, hang tu saduk tinggi suara dengan dia, hal lain tu jadi anak yang baik.
Hakikat dia lagu tu tuan-tuan. Kita nak faham tuan-tuan. Sebab apa? Suruhan agama cukup banyak kepada perkara hak baik. Kan? Cuma wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa tadi, tolong-menolong atas buat baik dan takwa ni, tuan-tuan buat baik ni banyak perkara. Tak ada masalah. Kan? Tapi tuan-tuan, hakikat dah hak buat jahat ni kena senaraikan. Anak kita ni tuan-tuan, kita duk suruh buat baik dah, jahat kita tak larang. Jadi masalah. Betul tak? Maaf saya sebut tuan-tuan, pasal apa hak budak-budak ni jadi hak teruk dan sebagainya? Sebab kita suruh dia buat baik. Hak jahat kita tak larang. Sepatutnya hak jahat kita larang. Hak baik kita bagi motivasi suruh dia buat. Faham tak tuan-tuan? Dua-dua perkara. Tuan-tuan nak tahu berkenaan dengan takwa. Takwa ni mesti terjumlah atas dua perkara selain daripada takut kepada Allah. Apa dia? Taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Dua. Ramai tak orang buat taat? Ramai. Tapi tak ramai tuan-tuan nak tinggal perintah Allah ni. Oh, cukup takut. Kan? Melaksanakan segala perintah Allah, tinggal ke larangan Allah. Syekh Marbawi dah hurai detail perkara tersebut. Dia kata had disuruh oleh Allah cukup banyak. Kan? Tapi tuan-tuan, had dilarang oleh Allah pun banyak juga. Cuma bagaimana kita memahami. Dalam hadis yang kita baca dalam juzuk yang ke-19 pada bab yang pertama berkenaan dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dia kata apa tuan-tuan? Nabi kata man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan difaqihkan dia dalam bidang agama. Syekh Marbawi pertama sekali dia kata apa? Baik lawannya jahat. Kebaikan banyak, kejahatan pun banyak. Syekh Marbawi hurai. Dia nak kata apa tuan-tuan? Dekat atas dunia ni tak boleh lari. Dalam perkara baik ada jahat. Handphone baik, tapi kalau kita guna kepada baik, alhamdulillah okey. Tapi berapa banyak guna kepada bukan-bukan? Dia tak. Handphone dia. Jadi tuan-tuan, baik buruk tu atas kita. Dia bukan kita kata inilah itulah, no. Atas kita. Nak buat baik ke buat jahat? Duit ada dalam poket. Nak buat baik tuan-tuan boleh kita ulok dekat tabung ke apa ke. Tapi tuan-tuan kalau nak buat jahat ke apa ke, dia gunalah benda bukan-bukan ke apa ke. Ada jenis lagu tu. Semalam ada satu Allah sembang dengan kita. Dia kata, ustaz, lah kurang lah orang buat penguasaan terhadap kes judi. Saya kata saya tak tahu. Saya dah lama tak kerja bahagian tu. Dah 4 tahun dah tak kerja bahagian jenayah ni. Sebelum ni tuan-tuan kita kerja jenayah 6 tahun jadi pendakwa. Jadi saya kata saya dah. Tapi dia kata, ustaz, nak beritahu ustaz lah, dia ada modus operandi baru. Saya kata apa pula cerita? Dia kata kalau premis judi ni dulu memang dia masuk. Lah dia tak masuk dah, 20 orang. Ada orang tolong beli kan, keluar jumpa kat mana-mana, ni beda ni. Hang ni. Dia kata, ustaz, orang tua-tua je beli banyak. Saya kata nama-nombor ekor ni semua orang tua, mana ada orang muda? Orang muda mana ada main nombor ekor tu, faham tak tuan-tuan? Orang tua. Itu yang kita takut umur 60, 50, 60 ke atas. Itu yang takut. Tuan-tuan bisa main tak? Sengah. Tak ada orang tua-tua. Dia orang muda ni lah yang umur 40 ke bawah ni, dia pemain hak online. Dia pemain tuan-tuan. Dia ada slot, ada roulette, Royal 77 lah apa. Macam-macam ni. Budak-budak muda ni. Tuan-tuan, anak-anak tolong pantau. Kita duk tengok, ingat dia main apa, scroll, duk susun gambar lah apa. Rupa-rupa judi. Itu yang kata masuk 10, cuci 30. Tuan-tuan. Hak Serban Jaya ni pun ada. Tuan-tuan, jaga. Bukan kata sebut tuan-tuan. Dulu CC, melalui CC. Cyber cafe. Lah tak cyber cafe dah. Semua dalam phone. Semua true phone. Betul tuan-tuan. Jangan, cukup takut. Kita kena pantau anak kita. Tengok, hang buat apa ni? Ni apa cerita ni? Ni apa senyum seorang ni? Oh tuan-tuan, jangan main-main tuan-tuan benda ni. Kawan baik kita, kawan baik saya kata, apa siapa duk tiap-tiap pagi minta 100? Dia kata, ustaz, main 100 transfer akaun saya bagi ke ustaz cash. Dia bagi saya cash, tapi dia nak 100 dalam bentuk online ni lah. Kita pun bagi lah, transfer duit ke dah. Besok dia minta 100 ni. 5-6 hari juga dia minta 100, tapi dia bagi duit cash kat kita tak apalah. Lepas tu satu hari dia kata, ustaz, hari ni kita makan besar ni ustaz. Saya kata, saya apa pula? Tak ada apa saja nak makan besar. Kita pun mulut ni riuh tuan-tuan. Kita kata kalau nak makan besar seronok, takkan aku seorang. Kita ajak ni, kita ajak kawan seorang lagi tu, bagi tu kawan seorang lagi tu makan. Dia kata, ustaz pergi dengan dia. Kita kata,
Selalu kalau kita ajak dia pergi. Dia kata makan besar tuan-tuan tahu lalu mana makan besar tuan-tuan kan, makan macam-macam tapi ajak dia tak mau pergi. Dia kata ustaz pergi lah. Tak, aku tanya hang betul-betul ni pasal apa hang tak pergi. Dia kata tak apa ustaz, nanti bila ustaz free nanti saya call WhatsApp ustaz kan. Lepas tu kita kata tak apa. Tengok dia jumpa kita, dia kata ustaz saya nak cakap dengan ustaz satu benda je. Duit judi ustaz dia menang baru ni, dia menang. Saya nak tanya ustaz betul-betul sebab dia cerita dengan orang duit tu duit berkat. Saya kata dia cerita macam mana? Dia kata ustaz bagi kat dia 100. Dia kata lepas ustaz bagi tu dia menang, dulu selalu kalah. Habis tu lagu mana pula ni? Nasib baik kita tak pergi makan ni, memang nak pergi dah setting nak pergi tengah hari ni dia kata ustaz saya tak mau makan dia sebab duit judi. Lepas tu kita pun jumpa dia, kita kata aku minta maaf kenapa hang cerita betul-betul ni duit apa? Dia kata saya terus terang dengan ustaz lah ustaz, apa yang ustaz bagi kat saya tu saya buat modal untuk main, tapi saya bagi ustaz balik duit yang betul saya bagi. Saya nak online transaksi dalam akaun je sebab saya malas nak pergi bank. Sekarang ustaz duit tu dah menang, lalu mana ustaz? Kan kita kata tak mau aku tak mau terlibat makan benda haram ni, aku tak mau. Dia kata ustaz rugi ustaz tak makan. Modal asal ustaz. Kalau dosa ni mula daripada ustaz ni. Ustaz transfer kat saya. Aku kata aku mana tahu aku transfer kat hang. Lepas tu lepas daripada tu tuan-tuan dia kalah dah. Lepas tu dia minta lagi, dia kata ustaz bagi 100. Saya kata saya tak mau dah. Janganlah aku tu ustaz, susah saya nak menang. Duit dalam bank kita tu duit masjid yang kita dapat selalu ni sagu hati ke apa ke sebo dalam akaun saya. Jadi memang selalu tu dia kata ustaz lah tak masuk dah ustaz. Lepas ustaz tak transfer tu tak masuk lah. Tuan-tuan nak cerita bagi budak-budak muda ni online cukup teruk umur 20-30 lebih tua tuan-tuan, cukup bahaya. Kalau setakat main game tu boleh tahan, tapi bila main judi cukup bahaya. Ni kita kata ni ciri-ciri orang jahat cukup banyak tuan-tuan. Jadi dia pengarang kita dah bincang 2 kali hari tu dah. Dia kata apa? Jahat itu lawannya baik. Dia kata jahat itu banyak manusia yang bersifat dengan dia sebagaimana baik itu banyak juga yang bersifat dengan dia. Dia kata baik jahat dia ada aja orang. Ada orang baik, ada orang jahat. Dalam kata baik boleh jadi jahat, dalam kata jahat boleh jadi baik. Faham tak tuan-tuan? Dalam kata baik boleh jadi jahat. Semayang elok bagi tuan-tuan, tabung tepi dia tengok duit terkeluar pula. Duit tu orang jolok tu tak masuk habis, dia pula masuk betul-betul tepi tabung. Dia kata tak ada orang pula. Lagu mana pula tengok 50 pula. Dalam kata baik baru bagi salam, doa bukan main, ya Allah jauhkan aku daripada perkara yang haram. Tengok tuan-tuan dia fikir tengok CCTV pun tak ada. Dia kata boleh jadi tuan-tuan. Jangan cakap lah depan mata kita tengok semayang tiba-tiba berhenti semayang tepi tabung, tiba-tiba berhenti semayang. Bila orang main dia betul tuan-tuan. Saya pun lagu mana nak buat, tipu polis. Kita pun tipu polis bagai 5 minit lepas tu polis main. Sebab polis ni dia ada bahagian ronda-ronda ni, hak naik motor ni. Tuan-tuan tengok hak naik motor ni tuan-tuan, kita kata polis tak ada kerja. Memang itu kerja dia. Kita tipu 5 minit dia main. Kesilapan saya, kereta saya parking dalam masjid. Itu kesilapan saya. Sebab kereta tu saya parking luar masjid. Kita parking luar masjid. Tapi tuan-tuan kita parking dalam masjid. Jadi tuan-tuan dia pun dah usah satu kereta kita ni tuan-tuan. Tapi memang betul dia alatan apa semua ada dalam beg dia. Pembaris panjang, ikat guna ni tuan-tuan, memang ada dalam beg dia. Jadi polis sangkut lah. Polis pun track, dia telefon balik, tengok IC ada berapa kes kan. Dia telefon lah, dia punya ni ada berapa kes. Dia kata ada banyak kes pukul, kes gaduh, banyak kes lah. Jadi memang tak nak kena tahan lah. Cuma duit dia tak sempat nak ambil lagi. Faham tak tuan-tuan? Duit dia tak sempat nak ambil. Lepas tu dia kata tuan boleh jadi saksi lah. Kita kata tak ada masalah. Lepas tu dia tengok kita satu macam, kata siap kau. Lepas tu saya beritahu polis tengok, dia kata siap. Saya pun takut, kita bawa anak bini, kita pun takut kan. Lepas tu dia kata, polis kata lagu mana tuan nak pergi balai ke apa ke? Saya kata tak ada masalah, lepaskan saya dulu sebab nak buka puasa time tu, lepaskan saya dulu. Nanti malam ni saya akan pergi ke balai ke macam mana ke. Kita kata boleh lagu tu lah. Ada kata tak apa, kami tahan dia dulu. Jadi tuan boleh pergi dulu, tak ada masalah. Cuma dia daim nombor kereta kita. Tuan-tuan takut juga, terus tukar kereta. Ingat memang kan tuan-tuan, tukar kereta tu sebab kereta lama tu rosak.
Tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Nabi nak bagi tahu, dia tengok kereta kita takut dengan bawa anak bini bagai, tuan-tuan. Ni ada berlaku lagu tu kan? Dalam kata jahat boleh jadi baik, boleh. Robin Hood, betul. Matlamat menghalalkan cara, dia kata tak boleh. Dia pergi rompak bagai, tuan-tuan, dia duk bagi kepada orang miskin, boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Sebab agama kata tak boleh dalam perkara tersebut, tak boleh. Wallahu alam, kita pun tak tahu nak kata lagu mana. Oh, dia kata tak apa, tak ada masalah, kita nak bantu orang, kita ambil duit. Oh no, yang ambil tu daripada hasil curi tu pun tak boleh. Jadi hang nak berbeza pula pada orang miskin dan sebagainya, tak boleh. Dia kata habis orang kaya tak bagi. Persoalan dia, orang kaya yang tak bagi, yang tak mengagihkan kekayaan. Saya kata betul, hakikat dia lagu tu. Hari ni pun lagu tu, tuan-tuan. Orang kaya makin kaya, orang miskin duk lagu tu lah. Apa yang kita buat? Tak tahu nak cakap macam mana, tuan-tuan. Oh, jangan. Kat luar, tuan-tuan, orang miskin banyak. Orang tak ada duit banyak. Ingat mimin ke, tuan-tuan? Kan kadang-kadang, tuan-tuan, saya cakap tu terang lah. Waktu kerja kat Sarawak ni lah, tuan-tuan, kan. Daripada Lundu, daripada Sematan, Johor, mereka nak main ke Kuching. Biasa dengar nama Lundu. Lundu ni, tuan-tuan, lebih kurang dekat 2 jam lah, lebih kurang 2 jam jalan rosak teruk. Ikut boat tu, tuan-tuan, jalan rosak teruk. Daripada Lundu nak pergi ke Kuching, semata-mata nak bawa kes lah, nak pergi kena, apa nama, kita kata ada perbicaraan. Kita pun tanya, ni bawa anak berapa orang? Dia kata 3. Sewa van, dia naik van berapa? 50 seorang. Ni 3, dia kata baby tak kira, yang kecil ni kira berapa? Dia kata van bagi 40, murah sikit lah sebab satu seat. Tuan-tuan, 90 pi, 90 balik. Sampai kat kita, dia kata, Ustaz, perbicaraan lagu mana? Kita pun kata okey, kita kendalikan perbicaraan. Bila nak balik ni, kita kata macam mana nak balik? Oh, dia kata kena jalan kaki dulu pergi pasar. Jauh, tuan-tuan. Saya nak tumpang, kamu tak boleh, saya pun naik motor. Kan kita pun kata saya pun naik motor, tak boleh kata apa. Dia kata Ustaz, tak apalah, kami dah biasa dah. Dia cakap, dia kata kami dah biasa dah. Dia pergi, tapi tuan-tuan, lepas tu dia pandang kita, dia kata Ustaz, saya tak ada duit makan. Duit makan tak ada. Faham tak, tuan-tuan? Datang daripada sana pergi dekat RM200. Pergi balik ni, tuan-tuan, RM200 kenderaan saja. Lepas tu kenderaan tu sampai Lunduk lah. Daripada Lunduk tu nak masuk ke dalam tu, tuan-tuan, kena tumpang orang. Kesian. Tapi nak cerita bagi, tuan-tuan, tu kat belah sana boleh tahan pejam mata, kan? Tapi hak belah sini pun ramai. Faham tak, tuan-tuan? Sedangkan orang kaya ramai, agihan kekayaan tak diberikan. Tak tahu kenapa. Lagi dahsyat, tuan-tuan, saya jumpa ada satu ustaz tu, dia buka pondok. Ustaz Saiful Qahar bin Satimin. Dia buka pondok. Dia kata, aku buka pondok, aku ingatkan ramai orang ada duit haram. Ialah duit haram ni mana kata, tuan-tuan, kadang duit yang ada horor, ada yang tak berapa bagus, kita bagilah, kan, untuk buat jalan ke, nak buat apa, kemaslahatan umat lah, buat jamban ke, buat sekolah ke apa ke, tak ada masalah. Duit-duit tu, duit-duit buruk ke apa ke. Dia kata duit buruk pun aku tak jumpa. Faham tak, tuan-tuan? Dulu orang duk kata hang labuk kat sekian-sekian ni, duit dia tak berapa nak patuh syariah. Bila tak patuh syariah ni, hang keluar dengan zakat, kau selesai lah, apa semua. Lepas tu dia kata kalau hang dapat dividen ke apa, dividen tu hang tak payah makan lah, hang terus bagilah untuk kebaikan ke apa ke. Dia kata, Ustaz, duit tu yang kami cari tak ada. Hak duit halal tu jangan cakap lah. Hak duit halal tu jangan cakap, hak duit haram pun tak jumpa. Ustaz tu orang Kedah, terus dia cakap memang haram duit dia boy. Tak boleh kata apa, tuan-tuan. Dia kata ada akal, kita ada akal orang kita. Duit haram pun tak mau bagi kat orang. Duit halal patah lagi. Dia tahu dah duit haram. Dia kata, aku duduk dalam labuk ni, halal ke haram? Cek, dia invest kat mana yang haram. Kita pun calculation bagai, tuan-tuan, lebih daripada 70%. Dan dia punya, tapi dia tak mau bagi dia punya bonus ke apa ke, dia tak mau. Dia kata, ni tak apa, ada orang bagi kat kita, takkan kita tak ambil, senuk lah. Nampak orang kita cukup takut, tuan-tuan. Itu kita kata baik buruk, tuan-tuan, cukup takutlah dalam hidup kita. Dia kata lagi,
Dan jahat itu ada jahat besar dan ada jahat sedikit dan kecil. Dia kata ada jahat besar, ada jahat kecil. Jahat besar ni macam-macam lah. Jahat kecil ni kadang-kadang kita nampak macam kecil, tapi rupa-rupanya besar. Ada juga lagu tu tuan-tuan. Duk geram dengan Pak Imam, tengok selipar Pak Imam, dia pergi tenang. Ada tuan-tuan. Pak Imam orang tua keluar-keluar selipar den mana? Selipar den. Tuan-tuan, kadang kita pun aduh, duk rembat helmet orang. Helmet saya hilang. Baru ni saya pergi kuliah bawa helmet. Yalah, kita pergi kuliah naik motor bawa helmet. Saya pun tak ada lah bawa seat. Sebab yang main semua macam tuan-tuan lah. Nabi habis kuliah keluar sengap, tak kata apa. Mana helmet aku? Mana helmet aku? Tu kata dalam beg jadi jahat. Faham tak tuan-tuan? Kita kata ramai semua. Mana ada budak-budak rempit main masuk masjid, tak ada. Parking pun betul-betul cantik tuan-tuan. Budak-budak nak lepak ke apa mungkin kat belakang, itu betul-betul cantik. Parking depan masjid betul-betul. Kuala helmet tak ada. Saya pun tanya Bilal. Dia kata Bilal ni dia kata tak perasan pula Ustaz. Tapi kalau kata bos sini Ustaz, kalau hilang Ustaz, nak buat lagu mana? Takkan dia tak kenal motor Ustaz. Dia kata motor Ustaz tak motor Ustaz. Helmet ada datang tu siapa suruh? Tuan-tuan. Habis. Jadi kita beli helmet baru pula RM60. Nak cerita bagi. Ramai orang pergi sembahyang masjid. Ramai. Tapi nak buat lagu mana? Rembat selipar orang. Ada. Rembat selipar orang. Tuan-tuan. Jadi kita kata Allah Akbar. Tak tahu nak cakap lagu mana tuan-tuan. Kita pergi masjid, kita mengata selipar aku hilang. Nampak selipar sampai ada, tengok tak ada orang pakai. Jangan tuan-tuan. Situ tarik ada satu hamba Allah dekat Mekah. Kita kata selipar mana je? Hilang. Duduk kat tengah panas. Kan sarung selipar tu dia pegang. Selipar dia parking betul-betul kat pintu satu dulu tuan-tuan. Nak pergi masuk Kaabah ni, dia parking betul-betul selipar tu. Keluar aman tak ada lah selipar bos macam tu. Dia kata tu lah baru datang, tak teringat nak masuk dalam sarung. Habis itulah lagu mana? Dia kata ni saya duduk tengah panas ni Ustaz. Time tu tuan-tuan suhu lebih 40. Dia pakai sarung selipar tu ya. Satu lagi dia pakai kain apa tu, dia letak. Saya kata ni panas sangat ke? Saya kata ada panas sangat ke? Dia kata panas sangat Ustaz. Tuan, dia kata panas sangat tuan. Saya tak boleh nak jalan tuan. Waktu tu bulan 5 bagi orang tua. Saya tak boleh nak berjalan. Kalau berjalan saya sangat panas. Sebab tu orang kata kalau panas kena ni boleh sampai kepala tu betul. Saya pun buat terror lah. Saya pun kata tak apa Haji, Haji pakai selipar saya, tak ada masalah. Saya tak pakai selipar. Tuan-tuan, kita pun bos selipar, buka selipar ni, buka nak bagi dia pakai, turun dekat jalan tar, memang panas. Saya letak balik selipar saya, saya bos kaki balik kat dalam selipar. Saya kata Haji tak jadi lah. Haji duduk belakang saya, Haji tu kurus kecil lah tuan-tuan. Ada besar-besar Haji ni ada kot. Haji tu kecil lah. Haji duduk belakang saya dukung lah. Daripada aku duduk panas ni, aku pun tak sanggup. Kata aku tu lah. Saya kata tu ada tempat Pak Gad. Setakat dukung sampai situ saya berani lah. Lebih tak boleh batang panjang dia kata tak apalah, janji boleh dukung. Kita pun kokong kat belakang tu. Sampai Gad tu kata ada selipar lebih, dia bagi. Dekat Mekah selipar boleh hilang. Tuan-tuan, kita nak buat baik pun tak balik modal. Takkan nak bagi selipar time panas. Saya buka tu tuan-tuan, 2 hari juga jadi pija. Faham tak tuan-tuan? 2 hari juga jadi macam ya Allah, baru dunia. Kalau kat akhirat lagu mana kita tuan-tuan? Baru dunia. Sebab tu saya kalau pergi umrah tak ada pergi dah. Bulan 5, bulan 6 tak berani dah pergi. Takut jadi kes lagu tu. Faham tak? Tapi nak cerita bagi kat tuan-tuan, kita kata dalam kehidupan dan pergi tempat baik pun boleh tentu ada kebaikan. Kita kata itu kadang ada orang jahat. Kita nak buat baik, ada orang jahat, takut juga lagu tu. Orang duk curi itu, curi ini dan sebagainya, takut. Dia kata lagi, maka baik dan jahat itu berpangkat rendah dan berpangkat tinggi. Ada pangkat pula. Syekh Umar Bawi kata. Yang kata baik ni ada pangkat. Kalau baik biasa ni tuan-tuan, dia biasa lah. Kita nampak. Tapi kalau kata baik ni tuan-tuan, pangkat tinggi ni tuan-tuan, tak kira dengan orang. Ada. Tuan-tuan, kita kata lagu tu, tak kira. Kalau kata makan ke apa ke tuan-tuan, ada. Pak Haji ni makan tak kira. Ajak pergi makan ni, kalau kata kuliah subuh ni tuan-tuan, habis ya, pergi makan, dia tak bagi orang lain bayar. Dia kata hampa bayar, hampa siap. Dia marah. Hampa bayar, hampa bayar.
duit aku ni banyak ni, memang aku nak bagi untuk hamba. Oh tuan-tuan, memang seronok makan rendah. Faham tak tuan-tuan? Tak tahulah Pak Haji tu ada kat sini ke tak? Saja cakap tuan-tuan. Tapi nak cerita bagi lagu tu. Tapi ada juga yang buat perangai, ajak ustaz pergi makan, ajak tuan-tuan semua pakai sengap. Yalah, subuh kita bukan bawa duit pun. Hak Pak Haji duk suruh ajak kita ni, Pak Haji tu pun dia buat bodoh. Kita pun tengok, buat bodoh pula ni. Dia pula buat satu macam pula. Dia kata, ustaz, kita semua dah habis makan, ustaz tadi bukan dapat sampai ya? Kita kata dapat lah. Kalau dapat pergi bayar lah. Lari kurang ajar. Lalu kita apa? Kita pula kenal. Kita kata Pak Haji ni pun satu hal juga tuan-tuan. Tapi tak apa, nak cerita bagi kat tuan-tuan, ada hak baik dia tak kira. Meja sebelah makan pun dia bayar. Meja sebelah makan pun dia kata, Aish, setakat seorang dua ni boleh lagi kot. Alah, jenis begitu. Setakat seorang dua ni lagi boleh kot. Kadang saya duduk makan, jemaah duduk makan meja sebelah tuan-tuan. Bukan kita payung dia payung kita. Tuan-tuan, kadang kita makan, kalau ada jemaah, saya jarang bayar tuan-tuan. Saya kata kau rumah ni jemaah sebelah ni. Dia senyum kita 2-3 kali dah. Makan free kita tengah hari ni. Saya lagu tu tuan-tuan betul. Rezeki jadi ustaz lagu tu lah. Tapi duk cari yang Mullah Serman Jaya tak jumpa. Tak apalah tuan-tuan, kita pun okey, cantik lah. Tapi tuan-tuan, memang biasa kalau kita makan dua orang rumah tuan-tuan, adalah orang bayar. Kalau kita makan seorang pun ada orang bayar. Kita pun jenis gitu, kita kata rupanya kena juga. Kita pun nampak seorang, setakat seorang dua ni banyak pi lah, tak rugi mana pun. Tapi kalau duit tuan-tuan banyak pi lah, 2-3 meja ke yang kita kenal. Hak tak kenal pun bayar boleh je, tak ada masalah pun. Tapi hak kita kenal tuan-tuan nak bayar, tak ada masalah, boleh bayar. Itu rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan bayar tak rugi sekupang pun, bahkan rezeki bertambah. Hakikat ada lagu tu. Itu kita kata, ada pangkat rendah, ada pangkat tinggi. Kadang kita nampak ada pangkat rendah, tapi rupanya tinggi kebaikan dia. Baru ni kita bincang, sembang dengan satu hamba Allah. Dia cerita, dia kata, ustaz, benda paling simple, kalau kita tak boleh bagi duit kat mak pak, barang jangan tinggal. Barang, beli barang lah, apa-apa lah. Kan kita kata memang lagu tu, kita kata nak tak nak, seorang anak balik rumah mak jangan kosong. Balik rumah mak ayah jangan kosong, belilah apa pun. Ada jumpa buah, beli buah. Ada jumpa jagung apa ke, belilah. Tak ada masalah pun tuan-tuan, asal ada benda kat tangan, balik. Apatah lagi kalau barang tadi tu barang masakan, beras ke apa ke tuan-tuan, beli. Jangan berkira. Ni dengan mak pak kita pun berkira, hak beras dia pun kita sapu. Lagi dahsyat tuan-tuan. Ni muka orang lain ni, macam-macam kita jugalah. Bila sampai-sampai tuan-tuan tengok, oi mak, sedap makan hari ni nasi. Mak ada kata sedap lah, beras siam. Beras siam. Kan kata beras wangi siam, memang sedap lah. Lepas tu anak dia kata, mak, ada lagi beras ni tak? Mak kata ada lagi 2 kampit tu. Anak balik tak bawa beras. Tapi bila dia tengok mak dah makan beras wangi tu, tengok 2 kampit pula, mak main sekampit mak. Mak dia kata, tak apalah, ambil lah sekampit, tak apalah, tinggal sekampit kat mak. Tapi mak sedap. Kalau sekampit nak buat balik KL, mana cukup. Mak dia kata, tak boleh lagu tu 2 sekali. Dia kata tak apa, lain kali mak pergi lagi berlih tu. Dia pergi berlih tuan-tuan, mak dia pergi beli beras siap. Oh tuan-tuan, beras mak dia pun dia sapu. Ada lagu tu, jangan lagu tu. Kita tuan-tuan nak balik ni, 2 benda jangan kita lupa. Satu beras, satu garam. Kita tarik tuan-tuan, saja cerita dengan tuan-tuan. Saya pergi ziarah Pak Sumit, pernah dengar Pak Sumit Bukit Tembaga. Pergi ziarah tuan-tuan, biasa kita pun biasa ulok sikit, kita pun nak cabut. Lepas tu ulok tu dia terus cakap, dia terus genggam. Dia kata bagi apa? Kita kata ada bagi sikit. Okay. Dia kata ada benda yang kita bagi walaupun sikit tapi tahan lama. Benda murah tapi boleh tahan lama. Apa dia? Garam. Sebab tu tuan-tuan, kita nak balik rumah mak ayah kita, 2 benda tu jangan lupa. Garam, dia nak bagi ada rasa. Faham tak tuan-tuan? Garam nak bagi ada rasa. Cuba tuan-tuan makan tak garam, rasa lagu mana? Boleh naik darah tu. Tapi kalau makan terlebih, darah tinggi. Faham tak? Makan terlebih, darah tinggi. Tak ada garam, naik darah. Sama je tuan-tuan.
Darah juga tuan-tuan. Kalau beras, darah daging. Faham tak tuan-tuan? Dua benda ni jangan lupa. Kita balik rumah mak ayah kita tuan-tuan, beli beras lah. Saja kongsi. Kita dengan mak ayah kita ni tuan-tuan, beras jangan beli beras murah. Kita pun sama tuan-tuan lah. Tuan-tuan mungkin lah umur 50-60, duduk rumah, anak-anak dah pergi universiti bagai. Jangan beli murah-murah, beli yang mahal sikit. Tuan-tuan nak makan pun berkira, habis kira. Faham tak tuan-tuan? Nak makan pun berkira, habis kira. Nak makan pun tengok, ni berapa ni? 5 kilo 13 ringgit. Hak tu juga ada sapu. Itu untuk orang macam saya ni tak apalah. Faham tak tuan-tuan? Jadi mula-mula nak hidup bagai, kita pun anak ramai, itu tak apalah. Ini tuan-tuan duduk lelaki bini berdua, makan nasi pun sehari sekali lah. Tuan-tuan boleh tak? Belilah elok sikit, hak mahal sikit, hak wangi sikit, hak makan tu puas hati ke apa ke, lagi cantik panjang-panjang sikit ke apa ke tuan-tuan. Ni beras biasa je bagi bini makan. Bini pun tegak lah, bang, kalau beli beras, beli beras elok sikit. Hak lelaki dia pun sengai, pergi kedai tukar je nama, harga yang sama. Faham tak? Itu tuan-tuan, Allah, dengan bini pun berkira sama kan? Apatah lagi kita kata kalau lok tuan-tuan, orang-orang yang mula kahwin ni macam kami ni tuan-tuan, yang umur 35 ke bawah ke apa ke, setakat makan ikan apa nama, kata-kata ikan selak, ikan kembung, tu normal lah. Faham tak tuan-tuan? Buat goreng lah apalah. Tuan-tuan janganlah lagu tu, belilah ikan mahal sikit, jenahak ke, merah ke, duit ada. Saya cakap tu terang, duit ada tapi kedekut. Kita pergi makan rumah dia, takkan lok kari pun makan ikan kembung lah. Kari kembung, faham tak tuan-tuan? Takkan kari kembung lah. Kurang-kurang bodoh-bodoh kari tenggiri, faham tak tuan-tuan? Kita pun tegak lah dah, tegak kita pun, mulut pun satu hal juga. Mulut kita pun tegak lah. Dia kata ustaz nak makan, tak mau cabut. Kita kata tak lah, kurang-kurang bagilah elok sikit. Nak makan anak bini ni, bukan orang lain ni. Nak bagi makan anak bini, bagilah elok sikit, bagi elok sikit. Tuan-tuan saya nasihat lagu tu. Itu kita kata nak beli barang kat keluarga, tapi patah balik tuan-tuan, dua benda jangan berkira, beras dengan garam. Garam ni tuan-tuan, benda tu tak mahal, RM1.50 pun dapat dah. Tapi jangan beli hak betul-betul lagu tu. Hak jenis hak ketul-ketul besar ni pun ada agak sengai. Mak dah suruh beli garam, beli hak ketul-ketul besar. Itu untuk buh baja, faham tak tuan? Buh kat pokok. Ni beli hak alus lah. Dia ada yang mahal sikit tapi sedap, RM3 lebih. Saya tak boleh buh nama, nanti marah pula. Buh nama tak boleh sebut. Dia mahal sikit, RM3 lebih. Tapi tuan-tuan memang sedap lah. Buh ada rasa lah, buh ada rasa. Tuan-tuan beli hak tu lah. Saja cerita, kalau kita buh kat situ, mak kita duk makan tiap-tiap hari, kita dapat berkat. Walaupun benda tu bukan banyak pun, mak kita buh secukup rasa, sikit lah, pup, dah. Tapi kita duk rumah, kita kata pasal apa rezeki aku tak putih Duk kata pasal apa rezeki aku tak putih, ada je. Kita duk ingat sangkut dah, masuk pula duit, lagu tu pula, mana pula main pula ni, ada pula rezeki kita job sana, job sini lah, itulah ini dan sebagainya. Orang minta repair itulah, repair ni, orang minta tolong bawa mana lah, ada. Rupa-rupanya tuan-tuan, hanya secubit garam yang kita tak berkira dengan mak ayah kita, dengan mak mertua ayah mertua kita, menyebabkan hidup kita rasa berkat. Nah, gikat dah lagu tu kalau tak tuan-tuan nak tengok anak tuan-tuan ada seorang, kadang-kadang kita kata anak kita seorang ni jenis sangkut-sangkut sikit dah, faham tak tuan-tuan? Kejap telefon mak dia, mak pinjam mak duit mak 500, Ustaz mak pinjam duit, tak apa, dia balik tuan-tuan main RM5, pasal apa? Bagi je lah ayah RM5, tak ada masalah pun, minta RM5 je dah. Tuan-tuan ambil RM5 tu pergi beli garam, buh ke situ. Bini kata bang, garam itu pun nak habis, tak apalah bang, dah beli tak apalah, okey. Tapi duit tu daripada RM5 yang kita ambil daripada anak kita sangkut tadi tu lah. Bini kita duk masak selalu bagai tuan-tuan, lah dia dah murah rezeki dah. Dia murah rezeki tuan-tuan, apa? Tak berkira ni. Pak ada tolong minta kan? Pak tolong, tuan-tuan, kadang-kadang kebaikan ni tak payah nak besar. Kebaikan hak kecil, cantik dah. Tu cerita piramid dia tunjuk, betul tak? Cerita piramid anak Ahmad Albab.
Dah buka-buka ni, ini garam, ini gula. Ada tengok ke tak tuan-tuan? Balik ni kita tengok dah. Ini garam, ini gula. Kan? Bapak ada kata minum banyak kopi, tak ada gula, tak ada rasa. Makan capati ke apa kah? Tak ada garam, tak ada rasa. Ada kata bubur garam, bubur gula. Oh tuan-tuan, baru ada rasa. Baru ada rasa. Kadang sikit memadairah. Madairah. Kita kata lagu tu, sambung. Dia kata lagi, maka pada bab ini telah diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, telah dikeluarkan oleh Muslim At-Tirmidzi, akan hadis yang memberikan khabar kepada kita akan sifat yang jahat, maka sejahat-jahat pula, iaitu sebagaimana disebutkan bi'sal abdun takhayyala waqtala wa nasil kabir al-muta'al. Dia kata apa, telah aku dengar akan Rasulullah SAW sejahat hamba itu ialah hamba Allah yang sombong dan menyombongkan diri. Dia kata dalam sombong, menyombongkan diri dan lupa ia pada Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi. Dah sombong. Oh tuan-tuan, orang sombong ni jangan cakap apa, kan? Orang sombong ni jangan cakap apa. Sedangkan Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha. Dia kata jangan kamu berjalan wahai anak Adam atas muka bumi Allah ni dalam keadaan sombong. Kita sombong itu macam, saya cerita dengan tuan-tuan 4 sebab yang menyebabkan kita sombong. Apa dah tuan-tuan? Yang pertama yang menyebabkan kita sombong, apa dah? Ziyadatul mansib, naik kedudukan. Baru naik taraf sikit, oh dah sombong lain macam dah. Dulu title biasa aja, baru pergi haji balik ada perkataan haji lah, sombong lain macam. Ada jenis lagu tu. Kita pun kata macam mana ni balik haji ni? Dia kata alhamdulillah dapatlah haji mabrur. Oh dia pula kata, kita pun satu hai pula haji ni kan. Kita pun tengok sombong lain macam, dan oh takut ziyadatul mansib. Baru tak ada apa, dulu tak ada pangkat apa, kita bagi dah pangkat sikit. Oh tuan-tuan, dia punya ni apa orang ni sebenarnya panggil jobo. Dia punya jobo lain macam tu. Dia tengok kita pun satu macam, dia kata ni yang siapa? Haji, selalu kita pergi makan sama kan? Baru nak pergi jumpa haji nak kena minta jumpa PE lah, bagailah. Panggil apa tadi? Panggil haji. Saya Datuk ada tengok kat pintu tu, ada tengok. Kita kan okey tu. Lain kali bahasa tu jaga sikit. Oh geram dia tengok Pak Haji ni kan. Jangan baru dapat pangkat sikit. Baru pangkat. Oh tuan-tuan, dulu dia tak ada apa, dia duduk kantin ni tuan-tuan, dia tukang makan lah. Depa mesyuarat lantik dah jadi ketua kantin. Ketua dapur ni dia ketua. Dia pegang jadi ketua tuan-tuan, jangan cakap lah. Dia punya jobo tu satu lain macam lah. Ambil tu jangan banyak sangat. Dia marah orang dulu waktu dia ambil 2-3 pinjam tu. Tambah kata Haji, tambah Haji. Kata biasalah ni, makanan masjid ni kita makan lah, sekali boleh tambah, selagi boleh tambah. Time dia jadi ketua, nak tambah ni, tambah siapa? Nak tambah pergi balik beli sendiri. Ada jenis begitu, tapi bukan kat Seremban Jaya. Lain contoh. Tapi nak cerita lagi ada ziyadatul mansib. Apa lagi tuan-tuan? Yang menyebabkan ni kita sombong, ziyadatul mal. Kerana bertambahnya harta. Dulu tak kaya mana. Bila tak kaya ni tuan-tuan, tengok kita pun dia pun datang naik motor sama parking dengan kita. Sama parking dengan kita naik motor, kita kata macam mana Haji? Dia kata boleh lah, macam ni lah hidup kan. Boleh main masjid apa semua. Tuk tuan-tuan, ada satu tanah dia kena langgak dengan kerajaan. Faham tak tuan-tuan? Kerajaan langgak nak pergi buat highway ke apa ke, dah dapat pampasan, bukan main tinggi. Dapat tuan-tuan, kaklik tuan-tuan, sebab tanah dia panjang dia ambil bagai tuan-tuan, dapat 3 juta. Dapat 3 juta. Sebelum ni naik motor jumpa masjid, lah motor tu dia parking tepi, beli kereta baru. Kereta bukan kereta jalan-jalan kan? Bukan kereta biasa-biasa ni, kereta orang kaya punya kan? Hak buka pintu pun tuan-tuan tuk-tuk. Tuan-tuan jadi begitu buka pintu pun bunyi. Nak tutup pun tolak sikit, tekan button tit. Kita tuan-tuan dah tutup, tak boleh tutup lagi, faham tak tuan-tuan? Kita pung. Kita macam tu. Kereta macam kereta. Tapi nak cerita lagi lagu tu lah. Dia boleh tuan-tuan. Kita berkata Haji, lama tak nampak kat masjid ni. Dia kata, Isal Ustaz, sibuk Ustaz. Bila dapat duit hari tu Ustaz, saya pun bisnes sebagai dah Ustaz. Tak sempat dah Ustaz. Sebelum ni sempat yang main, tiap-tiap waktu dah.
Itu dulu Ustaz lah, nak kena fikir itulah, staff kerja lah, apalah. Dah tua umur 50 baru nak start bisnes. Tuan-tuan, baru dapat duit bagai. Pandai-pandai lah bagi waktu. Pandai-pandai bagi waktu. Ini dak tuan-tuan. Dah sapu habis semua tuan-tuan. Kita kata ni, kereta bukan main cantik. Kita pun kata, dia pun kata, tak apa Ustaz. Nak makan Ustaz? Kita kata, memang nak. Aku jenuh, aku pantun dengan hang ni. Nak suruh pergi makan ni. Dia pun kata, Ustaz, nak naik lah. Kaki tu tak dulu. Bagi puk-puk dulu tuan-tuan. Takut pasiak dalam kereta. Ui, hang dulu aku tengok raga motor, semua sampah ada dalam tu. Lah nak masuk kena pak-pak dulu tuan-tuan. Baru masuk kereta dah. Kita pun kata, amboi ni, kereta bukan main cantik. Dia kata, biasa lah Ustaz, kereta lagu ni. Kunci tak ada lagi. Dia tak ada kunci-kunci, memang dia tekan tu memang start. Power je ya. Dia kata memang tu. Nak parking pun tuan-tuan, dia bagi tahu ruang parking tu muat ke tak muat. Ada kereta aku tu. Tuan-tuan, jangan cakap lah saya duduk ceramah kat masjid orang kaya-kaya ni, kadang mereka ajak pergi makan kan, mereka ajak pergi makan, mereka pun tengok kereta kita. Dia kata, Ustaz, tak apa Ustaz naik kereta saya. Saya kata tak apa lah, saya follow belakang. Tak apa naik kereta saya. Ustaz naik kereta Ustaz nanti lambat. Kau ajak tak kau ajak kan. Macam kereta dia laju sangat kan. Kita pun naik kereta dah. Tuan-tuan, memang selesa. Kereta orang kaya ni tuan-tuan, dia mahal daripada selesa. Dia bukan mahal pada laju pun. Kalau duduk KL, laju tu lah, betul tak? Bukan boleh pergi laju mana. Tapi duduk dalam tu selesa lah. Kita duduk tuan-tuan, tenang lah. Kita kata, Ustaz, ni dia beritahu kereta dah ni, ini jenis ni kalau gear pun, tuan-tuan, main lah. Kita pun kata satu macam tuan-tuan. Dia langgak bunggui, tak rasa bunggui. Kereta orang kaya ni. Puk! Mesti tuan-tuan. Kereta kita langgak bunggui, tengok bini belakang, tak tahu pergi mana dah. Tak tahu lah, wallahualam saja cerita tuan-tuan. Betul, dia tekan brek, tak rasa brek tau. Tahu berhenti, stop pun. Stop dah. Kita tekan brek, macam-macam keluar tau. Tekan brek, betul yang anak. Ni bila benar? Makan bila benar ni? Semua keluar betul tak? Betul. Kereta orang, kita ni, kita kata, kereta orang kita ni, tak mau turun dah. Kereta orang, faham tak? Ni kereta orang selesa sangat ni. Ni tak mau turun dah. Kereta kita kalau orang ni, orang ni turun, tak mau naik dah. Beza dan wallahualam. Kan? Itu yang kedua, ziyadatul mal, menyebabkan sombong. Jangan takabur, jangan sombong dalam kehidupan. Kalau sombong, Allah cukup tak suka. Sebab itu Allah kata, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan atas muka bumi Allah dalam keadaannya sombong. Sebab sifat sombong ni bukan pada manusia. Dan sebab itu dia kata apa? Bahawa wa nasyal kabirul muta'al. Hang lupa ke ada Tuhan yang maha besar? Hang lupa ke ada Tuhan yang maha tinggi? Yang sombong pasal apa? Macam-macam aku bagi ke hang. Wa anta'udu ni'matallah la tuswa. Hampa nak hitung tak dihitung. Banyak benda aku bagi ke hang. Cuma kena bersyukurlah. Jangan sombong. Bila hang sombong, habis. Kehidupan kita habis tuan-tuan. Apabila ada kesombongan. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti sekat dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan. Sombong dan menyombongkan diri itu lagu mana, perihal dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fa'lan wa ibadatan salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa radha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.